Alhamdulillah, pertama ini memang kita banyak banget bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpahan dunia ini dapat kita berkumpul di dalam satu banyak ilmu pada malam ini. Jadi saya mewakili jawatan Pasal Surah Al-Bukhari merakamkan bid'ah al-fatih kepada Ustaz Sahab kerana tadi meluangkan masa untuk menyampaikan kuliah di Surah Al-Bukhari ini. Jadi saya mohon kepada semua jemaah yang berada di Surah Al-Bukhari maupun yang live di digital channel Surah Al-Bukhari sama-sama kita menghayati dan juga mengajar apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahab kita nanti. Jadi tak perlu melengahkan masa lagi, saya selaku pengurusi Surah Al-Bukhari menjemput yang berbagi Ustaz Sahab untuk menyampaikan kuliah beliau. Dengan segala hormatnya kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa yang kita kasihi, iaitu Surah Al-Bukhari, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam suasana yang aman di surau yang begini indah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia insya-Allah, dan semoga ianya menjadi satu catatan amal soleh yang akan menguntungkan kita juga pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Jadi saya macam biasalah akan tazkirah lebih kurang 20 minit, kemudian menjawab persoalan. 50 soalan. Siapa yang belum tulis soalan boleh tulislah atau ke depan. Dan siapa yang tak pandai menulis, tak datang sekolah hari tu, boleh tanya lisan. Dan kita mohon maaf lah kerana lambat sampai. Sampai tadi dah 7.20. 20 minit jari, habis kapur dah masuk. Pak ke depan. Lalas tu bit luar mula, tunggu congok dinung. Tengok 7.40 dah. Baik. Kita dengar insya-Allah suatu hadis yang menyebut kelebihan suatu amalan yang kita tak dapat tidak, memang kita amal amalan ini setiap masa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Rawahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap pekerjaan yang ada kebaikan dan keharusannya pada syarak, tetapi kita tidak mulakan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan yang kita buat itu abtar. Abtar itu maknanya naqis, iaitu kurang, ataupun makna qalilul barakah, keberkatannya sedikit, atau adamul barakah, kata setengah ulama, hilang terus barakahnya. Mudah-mudahan hadis yang pendek tadi dapat kita faham maksudnya, kalau tidak banyak pun sedikit pada malam ini. Kerana hadis ni ialah perkataan yang paling benar lah. Kataan makhluk yang paling benar, tak ada lawang hadis lah. Wak mari makhluk apa pun, dengan malaikat ke apa ke, hadis perkataan yang paling benar. Kerana yang berkatanya sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Sehingga Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq kerana membenarkan akan ucapan Nabi SAW ketika beliau menceritakan kisah Isra' dan Mi'raj. Nabi kata kullu amrin, setiap perkara. Nak terjemah perbuatan pun boleh, nak kata pekerjaan pun boleh. Maknanya apa jua, segala perkara yang zibalin, yang ada habuan atau ada kebaikan, jika kita kena dengan caranya di sisi syarak, la yubda'u fihi, tidak dimulakan, fihi pada berbuat itu, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah ar-rahman ar-rahim, fahuwa abtar, jadi kurang.
Jadi sebut bismillah ini ada kalanya wajib. Seperti dalam semayang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Um dan juga Mukhtasar Muzani, Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat daripada Fatihah. Jadi membaca Fatihah hukumnya adalah wajib. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada semayang bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu ialah termasuk bismillah. Siapa yang tak baca bismillah, dia baca alhamdulillah saja, maka solatnya tidak sah. Kerana Nabi kata la salata, tidak ada semayang. La salata ni maksudnya ialah nafyu fil haqiqah. Mana hakikatnya, hak sebenarnya nak menafikan berlaku. Mana kalau kita semayang tak nama semayang. Di sisi syarak. Kalau di sisi manusia orang panggil semayang. Orang yang semayang tak baca Fatihah, semayang asar. Contoh. Semayang asar. Hidup atas lambu. Masa Fatihah tu dia baca Fatihah. Dia nyanyi negaraku. Orang hak lalu lalang orang tengok dia semayang ke apa? Orang kata dia buat benda? Semayang. Tak? Sebab orang ingat dia baca Fatihah. Nampak duduk diri gini. Ada rokok, ada sujud. Orang kata orang lalu. Aku nampak je mak ada balik tadi. Nampak ni ada atas lambu duduk mayang ni. Orang kata maidang kalau duduk gini. Ada sejadah depan. Orang kata semayang. Itu walaupun dia nyanyi negaraku, pada pandangan manusia orang panggil semayang. Tapi yang kita nak bukan pandangan manusia. Syarak. Di sisi agama. Di sisi syarak, dia tidak semayang. Kerana lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kerana tidak membaca Fatihah. Maka kalau kita tak baca bismillah, sama macam tak baca Fatihah. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i sebut, man nasiya faqara'a alhamdulillah bila qiraati bismillah, barang siapa yang membaca alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin, tak baca bismillah, lam yujzi, tidak memadai. Nampak? Fa'ada, maka dia wajib kena ulang mula. Ulang apa? Faqara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Maksud sini bismillah ini wajib. Dan ada kala bismillah itu sunat. Jadi hadis yang saya baca tadi yang tidak berkat tadi ialah bismillah yang sunat. Tak usah masuk bismillah wajib rukun sembahyang tu. Sebab satu saja bismillah itu menjadi wajib ketika sembahyang. Kerana setiap rakaat wajib baca Fatihah. Bismillah itu ayat yang pertama dari Fatihah. Maka tak ada bismillah, tak ada Fatihah. Itu wajib. Maka yang kita maksudkan pada malam ini ialah sunat baca bismillah. Mana? Fi kulli amrin, pada setiap perkara baca bismillah. Tapi perkara mana? Zibalin, yang ada keharusan pada syarak. Yang dilarang syarak, sama ada larang haram atau larang makruh, jangan baca bismillah. Syarak bismillah. Faham lagi? Makruh setengah pendapat lah, maka perbuatannya dicela syarak. Kalau hak haram dengan ijma', faham? Macam arak, balik awal. Dua dosa dia dapat. Dosa bermain-main dengan kalimah yang mulia dan dosa minum arak. Dan kata ulama, kalau dia itu berniat untuk persenda, faqad kafara, maka sungguh telah jadi kafir. Apa jadi kafir? Minum arak pasal baca bismillah. Nampak lagi? Faham? Dia minum arak tak jadi kafir. Orang yang minum arak tidak kafir. Mukminun asiyun, dia orang beriman derhaka. Tapi dia baca bismillah masa nak minum arak, niat nak menganjing, maka jadi kafir, kekal dalam neraka.
Nampak? Jadi dia jadi kafir sebab minum arak atau baca bismillah. Sebab baca bismillah. Faham lagi? Itu selok-belok agama. Kalau kita tak mengaji dengan talaki, payah faham. Nah. Kalau terang panjang lebar tak faham kau. Nah, ni dia minta dalil pula. Kalau ngajar boleh minta dalil. Tapi dia ajar pun. Faham? Dia adab berguru. Guru sampaikan dalil, dengar, catat. Guru tak sebut lagi dalil, ambil hukum dulu. Itu majlis ilmu, majlis debat lain. Kena datangkan dalil. Majlis fatwa, nak mengeluarkan fatwa, mesti keluarkan dalil. Kalau mengajar, tak wajib datangkan dalil. Walaupun ilmu akademik. Guru ilmu alam kata, planet yang jauh, planet Zuhal, planet Neptune, planet Mustari. Nah, anak murid kata, mana dalil? Bingung cikgu. Faham lagi? Nah, katanya planet Neptune ni ada lingkaran di luarnya tu. Ada oksigen, ada hidrogen, ada benda-benda bahan yang berpengaruh daripada zinc dan batu. Nah, murid belakang kali, mana dalil? Faham? Dalam cuk pada anak murid nyetang ni cikgu. Nah, kena faham. Dalil-dalil ini minta ketika perlu dan majlis yang menasabah dengan kita meminta dalil. Nah. Ngaji Quran kalau kita minta dalil. Nah. Tu kita baca innal ladzi anak murid. Tu baca, "Hei, dengung." Inna kan tu. Innal gitu. Murid kata, "Mana dalil?" Boleh gitu. Selok pada dia layah dia seorang ni. Dah, kena faham baik. Sebab tu adab berguru. Nah, kalau guru sampaikan dalil, catat. Tak sampaikan dalil, sabar. Faham? Pasti kamu akan jumpa juga dalil ni. Cara lama masa dengan belajar. Faham? Dan kadang-kadang kita bagi dalil pun tak erti kok. Nampak tak? Orang awam ni dia erti dalil yang soreh. Kalau dalil yang am, dia tak erti. Dalil mukhalafah, dia tak erti. Tak? Baik. Jadi kadang-kadang wajib, iaitu baca bismillah dalam Fatihah. Kadang-kadang haram. Macam nak buat benda yang haram. Nak curi, nak pecah rumah. Nak pecah motosikal orang. Nak cokeh pita bir kedai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Faham lagi cokeh? Haram. Curi ayam, lepas tu nak meleh bismillah. Faham? Curi ayam dua orang. Dah tu orang dia tak ada kita tengok bola. Faham? Ini curi ayam lagu lekor. Ayam mahal ni. Berapa skala ni? 11 riyal. Skala. Dulu sekor 16 riyal Leni sekor 23. Besar kepala pada rebuh. Ini curi ayam. Jadi bila curi ayam, ambil pisau nak meleh. Kawan kata, bismillah dulu. Dalam curi tu bismillah juga. Bismillah semeleh sunat. Bukan rukun semeleh. Faham? Hak haram sob tu mu curi orang. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta benda orang cara tak betul. Dah lihat dia jadi halal dengan bismillah. Faham? Nak pegang tangan awet bismillah. Awet kata halabba balak aku. Nak gosok atas belakang bismillah. Nampak? Suka girlfriend dia pun tulis hello Facebook. Dapat boyfriend paling warak di muka bumi. Semalam dia nak pegang tangan I, dia baca bismillah, you know. 8 like dapat. Betul tak? Itu haram. Mu baca suti Quran pun bismillah ya. Tetap haram, tidak akan jadi halal. Bismillah ini ambil keberkatan. Nampak? Bismillah atabarraku. Dengan nama Allah aku ambil berkat. Bukan aku nak menghalalkan yang haram. Kadang-kadang kita terlupa benda-benda yang baik. Yang asalnya tidak sunat, harus. Tapi kalau kita bismillah dapat pahala. Contohnya memakai baju.
Pakai baju, kita duduk di rumah. Nak pakai baju, tak apa, tak wakar, tak apa, duduk di rumah. Faham? Maka kita ambil baju, bismillah, masuk tangan kanan. Kanan Nabi SAW, yuhibbut tayammun. Nampak fikul dia amri au kama qala adalah Nabi SAW suka sebelah kanan dulu dalam banyak perbuatan. Nah, kita pun bismillah ke wajib. Ambil piyah, bismillah. Ambil helmet, bismillah. Ambil anak kucing motor, tak kat bola suih, nak start tu bismillahirrahmanirrahim. Boom. Faham? Ha? Banyak tak kita terlepas? Banyak tak? Rugi ya. Berapa rugi? Sebab bismillah itu ayat Quran. Dua orang Nabi yang turun ayat ni, bismillah. Rasulullah SAW dan Nabi Sulaiman bin Daud. Dalam hadis riwayat Ibnu Mardawai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunzalu alayya ayatun lam tanzil ala nabiyyin ghairi Sulaiman bin Daud wa ghairi wa hiya bismillahirrahmanirrahim atau kama qala. Telah diturunkan ke atasku, Nabi kata. Satu ayat, kan satu surah, satu ayat. Yang tidak turun ayat ini ke atas mana-mana Nabi, melainkan Nabi Sulaiman dan aku. Turun melainkan Nabi Sulaiman dan aku. Dan ayat itu ialah bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Itu kita, tapi oleh kerana nampak kopeh ingat baca bismillah, pakai baju naik motor berjalan, kita pun tak baca. Duk hunggah hak berat-berat, tunggu tahajud malam Jumaat ni. Faham lagi? Nampak? Jangan tinggal hak kopeh-kopeh. Di sisi kita ya kopeh. Baca bismillah pakai helmet. Faham? Di sisi Allah. Nampak? Kan dia ayat Quran. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah, maka dapat baginya satu pahala. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu pahala ganda 10. Siapa baca alif lam mim, Nabi kata alif lam mim, dia dapat 30. Kerana alif itu 10, lam 10, mim 10. Kalau baca bismillah, bayang. Bismillah berapa huruf? 19. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Alif, lam, ra, ha, min, nun. Alif, ra, ha, ya, alif, lam, ra, ha, ya, ra, ha, ya, mim. 19. Betul tak? Mula. Ba, sin, mim, bismi. 3. Alif, lam, ha, alif, ra, alif, lam, ra, ha, mim, nun. 13. Nah, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19 huruf. Dah kalau satu huruf 10 pahala. 19 190. Lah ni kalau kerja kontrak 90 riyal sehari. Pada tukang 140. Tu pun kali karawi ke bini 103. Boleh 10 riyal tukang. Faham lagi? Bar kalau baru kerja 50 sambut batu epang. Bagian sambut. Muka macam ke udang dia bakar. Dari pagi pak petang sambut batu epang. Faham? Berapa jam? 8 jam kerja. Tahu tak? Ini bismillahirrahmanirrahim 190. Itu kalau nak kira satu pahala sama dengan serial. Adakah satu pahala sama dengan serial? Nabi kata raka'atani minal fajar khairun minad dunya wa ma fiha au kama qala. 2 rakaat salat sebelum subuh mu dapat balasan akhirat lagi lebih mahal dari dunia ni lagi. Tanah sini berapa seluk? 2
Bukan tanah seluk, satu lot. Tambahan tanah seluk pula. Ada yang 80,000. 140. Faham? Bos 100,000 lah seluk. Pasal ada parit tengah. Faham? 100,000 seluk. Faham? Nampak? Kalau satu gong badak ni, daripada Palembang siapa utusan Melayu? Siapa ke apa benda Uniza? Berapa riyal maknya? Puluh-puluh juta, ratus juta tak tahu tak? Betul tak? Tapi 2 rakaat sembahyang subuh, kalau kita duk buat lama tu, faham? Allah bayar mahal dari dunia ni lagi. Tapi buat apa kita tak galau? Nah, satu urut 10 budak galau baca Quran pun dapat akhirat, dapat syafaat, tak galau kot. Apa? Apa kita tak minat? Kenapa? Khuliqal insanu min ajal. Dijadikan manusia ini jenis gaduh. Kalau barang lambat ambuh, barang segera nak. Tu jenis gaduh. Faham? Jenis nak segera. Jenis mi Maggi. Sebab tu kita kerja pejabat, kerja swasta, kerja nukang, bawa bank pasal gaji paling lama sebulan. Mana ada jabat bayar 2 bulan. Paling lama kerja jabat sebulan. Kalau kena nerak kain, minggu. Kalau kerja nukang, nolak gaji hari. Bawa bank, nolak gaji hari. Kita nak. Turun gelap, balik gelap. Duduk kau padok, kau seminyung ke mamang. Duduk mama ikat batu jetih. Duduk jetih pasang orek kalau berang. Betul tak? Duduk wakaf pelang tu, bawa lori kereta pelewuk tu, Muazzam Syah ingat dekat. Muka sama petok dengan pelewuk nak bagi ke siapa? Betul tak? Nak cari 100 tengah. Tapi kan jadi gagah. Pasal boleh ada witi. Ada pun hak kita dengan Allah ni memang mahal bayar. Tapi bayar lambat, bayar akhirat. Faham? Pahala ada mana? Ada bayar dunia. Bayar akhirat. Jadi kita ni jenis gaduh. Ambuh Betul tak? Cik Tuhan bayar lalu. Semua orang baca Quran. Nampak? Barang siapa, Nabi kata barang siapa membaca satu muka daripada Quran, mendapat 1 kilo emas ketika membuka helaian yang kedua. Tengok. Kita baca selat. Abi wala'allakum tattaqun. Selok mah 1 kilo. Kita baca pula. Nampak? Habis muka selok tubik 1 kilo pula. 1 kilo berapa lah ni mah? Hari ni, harga hari ni. Dia jawab. Budak je beli 1 kilo. 200,000 hari mahal 250,000, hari jatuh harga mah 170,000. Betul tak? Dia gaya mah kita tanya kedai, kita tengok di Google. Hari ini sekian ribu lang, 1 gram 200 riyal. Maknanya kalau 1 kilo 200,000. Mudah je. Kalau harga ini 163 riyal, 1 gram 163,000. Faham? Dah kalau sekali buka 200,000, sekali buka 200,000, berapa lah awak nak baca? 2 lah cukup. Sekali buka 200,000 dapat. Semuka 2 minit je. Gamak-gamak berapa muka kita nak baca malam? 4 kali khatam. Lepas cabut kulit Quran. Semalam nak nanggoni boleh mah. Tak usah kata kita orang ngisap baca. Dah boleh itik. Habis. Cari piti. Muka siapa? Muka sembah piti. Siapa tu? Kita lah. Kata kau kan. Kata Ibrahim bin Adhan likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhil ummati ad-dadanir wad-darahim. Tiap-tiap umat ada berhala yang mereka sembah. Berhala umat Muhammad piti. Tu nak lagi ah. Nampak? Kalau kita dengar turun pakai baju siap dah, bunyi 2 titik air hujan jatuh tazing. Dah pergi lalu hujan.
2 titik ketak. Jangan pula. Si pamula je Melayu. Faham? Tapi bukan orang wadok tu. Orang pok tuyu. Dah. Tahu tak? Hujang 2-3 titik jatuh atas zain, batal pergi kuliah. Padahal talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama yang membawa kita betul semayang, membawa kita betul ibadat, jadi makrifat pada Allah, jadi berat hala ke akhirat dengan dengar tu. Wajib. Bapa S panjang, dia cerita lah. Masa pergi rumah dia itu tahun 96. Tahun 96 muda lagi. Baba S panjang. Nak? Ni, musim hujan, kampung dia tu air banjir. Macam dulu lah banjir sini, tak ingat? Ingat awak dah ingat itu. Dah. Jadi air itu terkelang siapa nampak enda je. Enda tak terkelang. Jadi dia pakai basikal, dia eret basikal dalam air banjir. Dia bawa pakaian dalam supik, kita ikat bola dalam plastik. Eret waktu pergi atas jalan luar kadang banjir. Saling pakaian ngadi. Ngetu. Basikal apa endai. Cela tenggelam. Batu jadi ulama. Kita nak tubik lele ketak. Jangan boleh. Nak jadi ulama, kepung. Takkan jadi ulama. Parah kalau ngaji macam kita ni. Jadi gini lah. Tu jadi jeput pisang, tu jadi ubi gaunya. Faham lebih kurang gitu lah. Faham? Kita tengok cara. Ustaz awang dia amal muka pondok tak batu 22. Kalau berang. Kenal tak? Tahun 97. Ngajar sini. Hari kami naik motosikal. Orang dekat buruk. Orang dekat dia tu kalau belaga angin dengan lori balok gelar. Bukan kena langgar di lori. Kena angin je. Gelar. Buruknya motor. Nadah kita kami dengan jemaah, pas jemaah bawa balik. Duk nadah dah mana? Kota Baru. Ngonda buruk. Kota Baru 160 kilo. Faham lagi? Tok Guru baca 3-4 kitab. Kami dengan jemaah. Nadah kita Kota Baru. Boleh buka pondok jadi orang alim. Nampak? Allah beri ilmu sekadar mana kita letak nilai dia. Nampak lagi? Kita perabi duit, perabi harta, perabi tanah, perabi kebun nak ke ilmu, dia banyak. Kita tak kata kitab kita tamat dah ni minggu depan kita start kitab Hidayatus Sibyan. Pakat beli belaka dah. Berapa riyal ustaz? Dalam 3 riyal. 3 riyal. Kejut nak murid kau 3 riyal. Datang. 3 riyal. Beraluh dah beli. Faham? Maybe pada muak nak muak garis papo biar pakai luar. Dak muak. Dah kereta 3 buah dah duduk dalam. Sutir 40,000, sutir 30,000. Nampak? Tu. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belang-belang nak kukunya 190 pahala. Mana tahu nak dengan kita timbang akhirat kat gigi sama berat pahala dengan dosa. Atau dosa kita sekilo tapi pahala kita 900 gram. Berat belah dosa. Tiba-tiba ada pahala baca bismillah, tambah buah atas timbangan, menang belah pahala masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim 190. 2 kali bismillah 360 pahala. Tak? Nak turun rumah bismillah. Nak lebih lagi bismillah tawakkaltu ala Allah. Bukan kata nak musafir jauh pergi Kuala Lumpur. Faham? Nak pergi situ je. Zirri. Payah tak duit. Nampak? Nak pergi zirri je. Tengah hello nak. Bismillahirrahmanirrahim. 190. Lalu balik ambil barang zirri. Dalam bakul 190 pula pitih. Berkembang pitih akhirat. Betul tak? Dah kita nak jadi ulama dah dah lah. Nak jadi qari macam
Syekh Mahmud Khusyairi dak rak kita. Kupur pahala-pahala mudah gini ya. Nampak? Itu menguntungkan kita akhirat. Dah kita bismillah makan dak bismillah. Siapa yang makan dak baca bismillah, dimakan dengan syaitan. Dak baik kata kau orang setan-setan gitu Ada gak yang komplain, ustaz ni sukalah kata kau orang setan. Bukan aku kata, Nabi kata balighu anni walau ayah. Faham? Sampaikan apa saja daripada aku walaupun pendek ucapannya. Nabi kata orang yang makan tanpa bismillah, maka akala ma'ahu syaitan, akan makan bersamanya syaitan. Dah betul. Dan siapa yang membaca pertengahan, dia baca tengah dah, dia makan tengah dah, baru tengah dah, dia baca bismillah. Dia pun baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi kata syaitan memuntahkan balik apa yang dia telah makan bersama tadi. Nampak? Jadi persoalannya masing-masing jawab. Banyak kali dah ramuk-ramuknya kita makan dengan syaitan. Banyak tak? Banyak lagi kita duduk makan dengan syaitan selama ni. Banyak tak? Duduk rasa baik situ, makan dengan syaitan. Faham lagi? Berasa juruh, berasa gelepih. Tak? Makan dengan syaitan 30-40 tahun dah. Walau makan hotel mana kali pun. Sebab syaitan mengintai. Dalam hadis kata asyak ni makan malam. Faham? Dah kira lah. Di hotel ke, di rumah ke, surga ke, sejik. Syaitan bila ada orang nak makan, dia tengok. Dia pergi rumah Tok Imam, kita sekodeng. Tok Imam pun bismillah. Hati makan. Pergi rumah Tok Bilal pula. Ni bila ada cang ni. Lalu apa perut datang ni? Bismillah Tok Bilal. Ada cang juga nak makan. Dia tak boleh makan. Padahal dia boleh masuk dalam rumah, tak boleh makan. Itu hadis. Di rumah MPKK. Tak ingat bismillah. Datang kata, datang atau WhatsApp lu. Apa? Sini bro. Habis di rumah MPKK. Dah baca bismillah. Makan. Tu Nabi cerita. Tapi MPKK tu tak ada dalam hati, aku tambah je tu. Faham tak ke? Nak suruh faham. Bila kita dah baca bismillah, dia khumur ramai-ramai. Siap wukuf. Tapau lagi buat alik. Faham? Gitulah. Contoh tu baru makan. Nabi makan dengan sahabat di masjid, mari budak. Mari ating makan. Nabi tak marah. Cuma budak tu tak baca bismillah. Faham lagi? Dia tak baca bismillah. Dan ada hadis yang lain, seorang laki-laki. Dan budak ni, kata satu riwayat namanya Ibnu Salamah. Nampak? Dia mari makan, duduk je makan. Budak-budak kan, dia tengok orang makan, mari tupang tak, sejik tak. Main sekarang, tengok orang makan sejik, kau nak lu sekarang dia makan tak. Nabi tak ada hal dia. Budak mari makan, kau muncul. Macam kita tak boleh lah. Tok Bila, Tok Siok, benda hari duduk makan, budak mari. Faham lagi? Tahu tak? Dah budak. Wakrah itu Nabi tak arah. Cuma budak tu tak bismillah. Nabi kata, ya gulam, kul bi bismillah. Hei budak, makan baca bismillah tu. Tengok. Kul bi yaminik, makan kau tangan kanan, jangan kiri. Kerana kiri tu syaitan makan. Tapi kalau tangan kanan tak boleh, dia hanya makan tangan kiri, itu darurat, dia haruskan. Faham? Dan kul mimma yalik, dan makan hak dekat dengan mu dulu. Hak jauh kediang Kita mana makan dekat dulu kau sedap dulu. Kak kita anak ikan pelata kering. Faham lagi? Belah nu ayam perci. Ambil ni dulu. Gitu juga. Situ adab. Kan Nabi kan yang terbaik. Nampak? Khuluqin azim. Faham? Akhlak termulia tu tak? Padahal kalau kita makan hak ni, hak nudang tak? Dah kalau tak dan ayam goreng tu kita tak dang. Kita pergi ambil ikan kering dulu. Kita amal sunnah. Ikut Nabi ambil tepi kita tu. Hak nu puak bahang dia bola pinggang kau. Nak buat kau ni.
Dok dang ambil yang lain. Ha, gua nak kira. Kalau dok dang, mu makan hak ni dulu. Kek pergi balik, mu beli ayam goreng keluar jalan. Kan ada juga. Hak jual-jual ayam goreng biar jalan tutup orang yang dok dang tu. Faham lagi? Payah apa? Betul tak? Dok dang beli kat lain nak makan. Tapi tamak. Bila tamak langgar adat. Bila langgar adat, orang panggil biadat. Biadat ni bila melampau jadi hayawan. Dia gitu. Ha. Dia satu-satu adat kita tinggal. Lama-lama jadi hayawan. Nak? Tengok kita buka nasi, tengok ikan kering, telur. Lepas tu kicap. Cak kipas. Sebut alhamdulillah. Dah. Ikan kering yang umur datang ni. Nampak tak? Tak tak? Tapi buka tengok ayam sekor. Nampak? Sombak dengan repoh apa. Berasak terbit. Alhamdulillah. Nikmat daripada Allah. Sebut Allah lalu. Betul tak? Kita tak betul. Makan bismillah. Makan bismillah. Makan bismillah, syaitan tak boleh makan. Banyak lagi lah baca-bacaan bismillah ni pada keadaan-keadaan yang sangat disuruh. Satu lagi, masa masuk tandah. Siapa masuk tandah nak berok, nak kecing, dia pun buka luar. Syaitan tengok kemaluan dia. Faham lagi? Betul tak? Dia orang masuklah tandah, kalau nak kecing, laki puang kena buka luar. Dia kecing lah luar. Kira masuk macam tong pula luar gitu. Orang buka tak zik. Buka zik, pacabut zik, kalau lorah luar. Bila lorah keluar, mu masuk tadi dak baca bismillah, syaitan tengok, syaitan lorah. Tahu dua ni ustaz. Hadis. Hadis. Nampak? Nabi kata yang menghalang al-mani', mana benda yang menghalang. Nampak? Baina auratul mu'min, nampak? Antara aurat orang beriman, wa ru'yatus syaitan, dan penglihatan syaitan, ialah an yakula inda dukhulil khalaiq bismillahirrahmanirrahim atau kama qala. Yang menjadi batas, yang menjadi penghalang antara aurat kita dengan penglihatan syaitan, yang jadi tak nampaknya bila kita masuk dalam jambang, dengan sebab dia baca bismillah. Maksudnya siapa baca bismillah masa masuklah jambang nak berok kecing, nak mandi, maka syaitan tak nampak masa dia telanjang. Faham lagi? Maka mafhum mukhalafahnya, siapa masuk berok kecing mandi dak baca bismillah, syaitan nampak tak? Nampak tak? Jadi cik tanya diri kita, berapa puluh tahun syaitan duk tengok batu kita. Faham lagi? Lu jawab sendiri ya. Faham tak? Ke tak betul? Bismillah ya. Bukan suruh baca Al-Kahfi. Tak buat dah. Kalau Nabi kata taklah baca surah Al-Kahfi, surah Yusuf dan surah Maryam, baru boleh berok. Tengok berok luar belaka. Faham lagi? Tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada ulama mengatakan memadai bismillah saja pun memadai. Bismi tak boleh ya, bismi. Bismillah pun ada yang mengatakan sudah memadai. Tidak kita berok kecil, duduk tengok. Nak berok. Syaitan dengar tengok wasah. Kita tak tahu kala dengar 3-4 ekor depan. Betul tak? Kontraktor ada, engineer ada, PhD ada, macam-macam pakar syaitan depan. Betul tak? Sekodeng kita. Kenapa? Ini kelebihan bismillah. Jadi walaupun kita pandang rendah, jangan pandang rendah. Kerana besar di sisi Allah. Jadi kita lazimilah sebut bismillah pada perkara yang selama ni kita tinggal. Dan bila kita amal, insya-Allah dia akan jadi darah daging. Bila dah jadi darah daging, dia sama seperti kita bernafas. Bernafas tak payah lagi kita kena tulis, tak payah kita kena alert, tak payah kita suruh orang pesang. Pesang lagi kalau siapa rumah suruh nafas tak dah payah. Kita akan nafas dengan sendiri dah. Dan sampai masa kita akan bismillah pada kulli amrin zibalin, setiap perkara yang haru pada syarak. Insya-Allah mudah-mudahan dapat kekuatan untuk mengamalkan bismillah pada setiap perkara. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak surah Al-Bukhari
Taman Desa Tanjung kita ini, pelancaran tabung kutipan sumbangan penukaran kapek baru dan pembinaan stor Surah Al-Bukhari Taman Desa Tanjung Damai. Bajet dalam 30,000. Tugas pakai karung warna pink macam ni. Boleh infak melalui pengerusi dan bendahari surau. Jadi apa yang kita sumbang malam ni untuk beli kapek dan buat stor. Dan siapa yang tak bawa duit malam ni, esok lusa boleh. Dia boleh lalu, beriatur, dia boleh banking dan sebagainya. Faham lagi? Ubuh dalam karung tu. Awak jalan karung tu. Cik mak awak jalan apa? Awak gerak itu. Buka seseorang. Jangan awak lolok tidur. Ataupun kita bawa puluh hia je. Nampak tak? Esok lusa kita cari duit. Pasal dalam bank kita ada tengah-tengah lah, ada 3,000 dalam bank. Kita ambil 100. Baru berapa persen? 3,000 ke 100? Baru 1%. Balik-balik tengok dalam tabung haji dah ada 30,000. Ambil 1,000 pergi ke surau. Sebab esok belum tentu kita hidup. Malam ni kita dak berpikir datang, nolak esok kita duk datang. Orang pun rumah lalu bang lebong bos itu. Balik awal. Pelan-pelan Cik Mak. Pelan-pelan, buka luar-luar sikit. Kau mana awak tak tahu sekekuk dengan karung. Orang puan ada dah bagian ni nah. Orang puan dia tu sikit, dia banyak sikit wi. Kalau lelaki dia wi 5 ya, you wi 10. Tapi tak berdosa, tak beri sedekah. Cuma orang panggil kedekut nak mapuh lah. Nampak tak? Orang surah kira juga. Nabi kata, ma yang kusuk malu min sadaqatin, tidak akan kurang hartamu dengan bab sedekah. Mu beli kereta kurang harta, beli baju kurang harta, beli motor kurang harta, tambung tanah depan pagar kurang harta. Tapi mu sedekah tidak akan kurang. Kadang-kadang Tuhan tambah duit makin banyak. Kadang-kadang tak tambah duit, tambah dengan nyawa. Orang lain bahan COVID dah, pahala kubur kita hidup oleh ada. Tu. Sambil-sambil kita menderma, kita tengok soalan orang surah Al-Bukhari Taman Desa Tanjung Damai. Soalan yang pertama, kenapa salat fardu? Walaupun saya dah jawab soalan, petugas hendaklah meneruskan tugas memungut sumbangan. Kenapa lepas solat fardu di solat orang dan solat sunat itu beralih-alih tempat? Kerana Nabi SAW berkata, setiap tempat yang kita sujud dalam sembahyang akan menjadi saksi di akhirat di hadapan Allah. Faham lagi? Jadi kita lebih banyak tempat lebih baik. Kita sembahyang dalam surah ni akan jadi saksi di akhirat. Kita sujud depan pula surah akan jadi saksi suku pula. Dipanggil syahadatun mustaqillatun, penyaksian yang bersaingan. Surah ngaku dah, kita mari surah ni apa? Kapek depan pula cakap pula, orang ni sembahyang sini. Waktu kita sunat beralih tempat. Cuma kata ulama, nak faham baik-baik, bukan beralih jauh, beralih tempat sujud saja. Sebab tu Nabi beralih sejengkal-sejengkal. Kita dah beralih sah pertama undur 3 sah, hak belakang tak depan, accident orang jalan. Beralih sikit sudah memadai. Maknanya tempat sujud. Apa hukum pelihara kucing tapi kucing suka-suka buang najis di rumah jiran? Jawabnya haram dan harus. Bila haramnya, kucing tidak berdosa. Kucingnya diberak atas tangga jiran, maka dalam kitab-kitab fiqh, tuan kucing wajib pergi basuh. Bukan basuh kucing, basuh tangga. Kalau sengaja tidak mau mari basuh, berdosa. Itu kaedah. Faham lagi? Dah kalau tak dengar reti dah. Orang duk ngajar wah duk main TikTok. Sebab tu ada pak mampu. Main dengar lu tak rugi. Betul tak? Tuan kucing berdosa. Buat apa? Kerana dia sudah melakukan satu larangan dalam Islam.
La darara wala dirara. Tidak ada kemudaratan yang dibenarkan dalam Islam. Itu hukumnya haram. Yang kedua, harus bila tuang tangga yang diberak kucing itu suka sangat tai kucing. Tuang kucing nak pergi masuk, jangan masuk. Hamba minat mau tai kucing. Tak apa, harus. Ada tak hak minat itu sini? Tak ada, haram. Jadi kiaslah dengan benda lain. Malaikat kucing dia itu kecil, maka dimaaf. Kucing dia kecil macam semut mayat tu kucing. Maka taiknya tidak kelihatan. Itu baru dimaaf cara. Dah ada kucing yang ada gini. Nak suruh faham fiqh ni al-fahmu. Faham? Beri semangat sikit kepada penduduk Taman Desa Tanjung Damai ni agar sentiasa istiqamah hadir ke surau Bukhari untuk salat jemaah dan dengar kuliah. InsyaAllah. Mula hari ni kita azam baru. Yang mana tak mari lagi tu tengok live. Pakat-pakat azam lah. Sebab nanti macam sahabat lah. Apabila selalu mereka bermain di masjid, maka bila meninggal wafat, akhirnya dibawa ke masjid untuk disemayangkan. Sama-sama duduk mari surau, maka disemayangkan jenazahnya di surau. Dah masa hidup sibuk tak ada mari surau, semayang tempat dia main sama. Dia main mana sama sampai ada mari surau. Dia ni kontraktor ada kat support projek semayang kat support projek. Dia ni bola ni wakil state sebab tu dah dia mari surau sibuk. Semayang kat stadium, kat Tianggo. Lepri baca talqin. Tidak haram pun, betul tak? Mati baru suruh orang surah gimuh dia. Mak tu pandai ajar pula. Dah tengok ayah dah tendang saka dah. Faham lagi? Kaki. Faham lagi? Mak pergi surah panggil tu imam tu hilang. Kita tengok ayahmu. Mak dah reti nak buat. Anak pergi dah. Tak imam mak kata pergi rumah tengok ayah. Dah ayah tu ayah kaji bagi surat. Lagi ayah kau kereta. Dia datang lagi dia kelas EF. Buat jambang dia dah ayah dah. Faham lagi? Dah buat apa suruh kita tengok ayah tahu mak kata ayah nak apa gitu. Nak tu begoh dah. Bila rasul ada gigi ni masang muka sebagainya ni. Jadi orang rasul ni kira hamba makpek dia. Tahu tak? Kita kena mari. Lepas tu Nabi nak bakar rumah. Bukan nak bakar sungguh. Mana? Tahzir dipanggil amaran. Zakat pendapatan ni guna tak? Jumhur ulama tak wajib. Pandangan mazhab Maliki satu kaul. Faham? Jadi kerajaan ambil pandangan ini untuk diwajibkan, diterapkan kewajipannya ke atas rakyat. Faham? Dia gitu. Jadi kalau kira tahunan kita duit kita tu 20 apa benda ni sampai nisab untuk 1 tahun. Sampai nisab untuk sukatan dan sampai haul untuk tahun, maka maknanya gaji yang berpatutan dikenakan zakat saja dikenakan zakat. Berapa ribu sebulan gaji kena zakat pendapatan? 4,000. Gaji yang lebih daripada hak orang yang keperluan hidup. Faham? Kenapa kita ambil fiqh Imam Syafi'i, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah? Boleh terangkan macam mana akidah Imam Syafi'i tentang istiwa? Dia mazhab ni dia sejarah. Faham lagi? Dia sejarah. Macam mana kita macam kita soal, kenapa kita orang berbadak ni Melayu? Kenapa tidak Perancis? Faham tak? Dia sejarah. Perkembangan bangsa-bangsa itu berkait. Begitu juga dengan mazhab. Jadi zaman Nabi tidak ada mazhab. Mazhab ni bermula zaman sahabat. Sebab tu jangan cela mazhab. Kerana kalau kita cela mazhab, kita cela sahabat. Ada orang lain ni dia kata mazhab susah. Mana sahabat susah.
mazhab 4 tu orang awam ni tahu. Orang mengaji fiqh dia bukan mazhab 4 saja, mazhab zaman sahabat, mazhab tabi'in. Dia ada mazhab Aisyah, ada mazhab Ibnu Umar, ada mazhab Abu Bakar, ada mazhab Umar bin Al-Khattab. Kita dah je dengar. Dah kita tak mengaji. Faham lagi? Tak je dengar pun mazhab Ibnu Umar. Memang dah mu tengok, bukan mu tengok buku fiqh. Mu tengok buku tu Umar dan Hana. Mana disebut? Budak-budak. Faham? Jadi ulama-ulama ini kerjanya berijtihad. Untuk apa? Untuk memberi keselesaan kepada umat melaksanakan kehidupan. Dalam kehidupan kita akan lalui dengan hukum-hukum. Nampak? Jadi ada hukum yang sudah dijelaskan detail di dalam Quran, maka itu tidak ada mazhab. Yang jelas dalam hadis sebut, soreh, tak ada mazhab. Contoh as-sariqu ayat Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan sabit kesalahan, Quran kata wajib jatuhkan hukuman potong tangan. Maka potong tangan pencuri ialah ijma'. Dia ada nas dah, tidak ada mazhab. Tidak ada mazhab lain kata dak potong hidung, dak potong perut, tak ada. Semua wajib potong tangan. Kerana jelas dalam Quran, faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Faham? Tetapi adakah dalam hadis sebut, dalam ayat sebut potong kat bau ke, kat lengan bau ke, siku ke, pergelangan ke, jari? Ada sebut tak? Ada tak? Tak ada. Maka tugas apa? Tugas ulama ke mengeluarkan hukum ke netizen? Tugas ulama. Ulama barang-barang macam kita ustaz-ustaz ni ke mustahil? Mustahil berijtihad untuk mendapatkan keputusan hukum. Kadang-kadang keputusan hukum ulama mustahil ini sama dipanggil ittifaq, sepakat. Dan kadang-kadang keputusan hukum itu berbeza, dipanggil mazhab. Faham lagi? Nampak? Ini satu keperluan. Tak mana boleh tak ikut. Dia ulama yang menjelaskan hukum. Ada pula nak pakai Quran hadis saja. Faham? Itu ayat itu daripada orang Yahudi ujung abad ke-19 untuk memecah belahkan umat Islam supaya mereka tinggalkan ulama. Faham? Bila tinggalkan ulama, ulama saja yang tahu Quran hadis, kita sendiri tinggal lama ambil Quran hadis, kita merosakkan Quran hadis macam tikus baik kilabu. Betul tak? Maka dalam masalah istiwa Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Tuhan yang bernama Ar-Rahman ala tu mana atas. Bukan duduk di atas, bukan bertempat di atas, atas saja. Arsy arah, makhluk paling besar. Istawa tu ulama dunia ni tak sebut bermakna duduk. Disebut istawa saja. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah dalam ayat-ayat sebegini ada dua saja. Satu ialah tafwid. Satu takwil. Tafwid maknanya menyerahkan dengan makna Tuhan ini istawa alal arash, Allahu a'lam bimuradihi, Allah lah lebih mengetahui apakah maksudnya, dan maha suci Allah bersamaan dengan makhluk. Itu satu, betul. Yang kedua, mereka mentakwilkan. Maksudnya istawa, Allah lah yang memerintah arash ini, yang memerintah alam ini. Macam kata yadullah fawqa aydihim, ayat Quran. Yadullah, yadu tu kalau terjemah bahasa Melayu tangan. Kalau terjemah wada-wada kok tangan Allah atas tangan manusia. Atas tangan kita ada tangan Tuhan duduk tadi. Jadi Imam Syafi'i kata serah maknanya Allahu a'lam bimuradihi, Allah lebih mengetahui makna yang sebenar, maha suci makna-makna yang bersamaan dengan makna makhluk. Itu betul. Faham? Dan golongan yang kedua juga ahli sunnah, tangan itu maksudnya kuasa. Faham? Maka tangan Allah atas tangan kamu, atas tangan manusia, mana kuasa Allah lebih dari kuasa manusia. Faham? Sama. Mari golongan mujassimah hak ngaruk dia ni, tangan Allah tangan macam betul tangan tapi dak macam tangan kita. Kekurangan tangan Allah comel. Itu kafir. Kena hati-hati. Faham?
Hamba ada anak umur 11 tahun. Payah nak ambil wudu, berjam-jam nak boleh kesudah. Katanya asyik terkentut. Kalau jenis keluar angin sama, biarnya berwuduk ni lah. Kemudian biar dia semayang. Kerana daimur rah, orang yang kekal angin ini tak perlu buat apa-apa. Dia diberi kelonggaran, orang lain tak sah, dia sah. Kalau daimul hadas, seperti keluar darah istihadah sama, atau keluar apa benda kalau lelaki keluar air kecil nitik sama, dia kena buat macam ni. Masuk waktu kena istinja. Kalau puan bersih farak, lelaki bersih zakar. Istinja. Kemudian kena letak kapah depan. Depan zakar tu letak kapah. Faham? Ni letak kapah sini ni. Faham lagi? Biarlah tunjuk dah dia dah uti bahasa pula. Masuk atau Allahu akbar, Allahu akbar. Isa dah. Istinja ni basuh kan. Faham lagi? Kalau nak reti pula benda istinja dia pula. Takbiratul ihram ke benda. Istinja basuh kan. Faham lagi? Basuh ni, basuh dengan air bersih. Faham basuh ambil kapah. Zaman dulu perca kain dengan kita tidak kapah. Perca kain. Lah ni mudah tisu. Ini dah betik di air white sampai sini. Dah lekat tak 2 kali sujud jatuh. Stapler ketang. Faham lagi? Kalau puang ni tak ada gini lah. Buh di dinding gitu lah. Faham lagi? Buh modeh itu berapa masuk luar dalam. Lepas basuh farak. Lepas tu ambil wudu. Faham lagi? Ambil wudu, mayang. Bila semayang, nitik air kecil. Apa keluar darah syihadah? Tak mata. Orang lain mata keluar darah. Orang lain keluar air kecil mata tak? Dia tak mata. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Bila dia ni merasa kesukaran, jadi kepayahan tak macam orang lain, maka dia ini taisir. Mana mengambil kemudahan itu diberikan kepada. Maksudnya dimudahkan baginya, tidak seperti dimudahkan bagi orang lain. Maksudnya bagi orang lain batal, kena mayang mula, dia dimaafkan. Habis mayang fardu nak mayang sunat walaupun ada air kecil sini, sah. Cuma nak mayang fardu pula subuh esok, kena buat hak baru. Bila kena buat hak baru ni? Kalau ada tubik air kecil atau darah. Kalau tak tubik, tak ada masalah. Faham? Ada pun angin, nak tahan dia angin. Tak ada benda tubik, angin je. Faham? Maka mayanglah. Walaupun kuat bunyi tak batal. Dia pasal dia ketuk, orang lain ketuk 2 jam sekali. Dia seminit 173 kali. Gepuk kepuk 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 kepung. Kepuk 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 kepang. Faham? Jadi nak semayang apa ni? Siapa mati tak semayang? Maka diberi kelonggaran al-umuru idza dhaqat itasa'at. Perkara-perkara ni bila sepik dilonggarkan. Faham lagi? Longgar untuk dia kerana dia akan susah. Jadi dia semayang belah mayang bismillahirrahmanirrahim. Dagum. Dak atas. Rokok babong dak atas juga. Faham? Tapi tak dia jadi imam. Kenapa apa? Kerana dia darurah. Faham lagi? Jadi makmum lah. Dah? Soalan seterusnya. Kenapa jiran yang tak pergi semayang berjemaah di surau dipandang serong? Bukan dipandang serong. Kita batulah kita kena berdakwah. Dakwah ni ada kalanya cegah kemungkaran. Ada kalanya irsyad. Dalam bab ini kita mulakan dengan irsyad. Irsyad ni maknanya menyebut dengan baik dulu. Faham lagi? Menyebut dengan cara yang baik. Kita buat macam orang yang kita sayang. Tegur jiran-jiran ini. Faham lagi? Majlis taklim tak apa, dia kata kau dia jenis tukur. Faham? Kita jenis bergaul dengan orang ramai ni tak boleh jadi tukur. Sebab tu dia banyak-banyak kedai dia ada sebahagian nukur. Benda beki ketuk body. Tapi tak ada semua kedai ketuk body. Faham lagi? Soalan seterusnya. Beza darah haid dengan istihadah. Ada satu dah. Darah haid ini paling pendek sehari semalam. Jam mana jam? Ni betul tak? Keluar darah sejam je. Betul tak ada. Bukan haid. Sehari semalam. Sehari semalam tu bukan 24 jam. Cari basuh kereta. Matilah dia. Faham?
Nelen nitik, setengah titik, kejap lagi setengah titik. Tapi puratanya sampai 5 waktu semayang. Itu panggil 24 jam. Faham? Haid. Kalau tak sampai sehari semalam, bukan haid. Dan paling lama 15 hari, 15 malam. Faham? Itulah haid. Maknanya kalau lebih pada 15 ada lagi, itu bukan haid, istihadah. Jadi 15 hari ke 15 ada lagi, dia kena bersih kemaluan, pakai cawak macam tadi, ambil wuduk, semayang. Cuba golek orang perempuan ini, dia akan haid 6 atau 7 hari. Bila tu? Kalau dia umur muda. Faham? 6 atau 7 hari. Faham? Gitu umur. Sebulan 6 7 hari. Sebulan 6 atau 7 hari. Dia kena cek lah. Dia tak ada metal. Dia macam jam lain. Ninik lain. Haid ni dia berhenti tak khabar. Kadang-kadang dia berhenti kita tengah tidur. Dia tak bunyi angau. Dia tak kata gitu. Faham tak? Mu kena buat masuk kapal. Berasa habis dah haid ni. Hari ke-7 ni. Jangan berasa gitu. Duduk tinggung dalam bilik air. Buka kain. Jangan maaf lah khabar. Kalau puan marah, khabar belaka gitu-gitu. Dah nak khabar bodoh dah roti. Selok kain, duduk tinggung. Lah bilik air, yang awak tak lambu. Lah bilik air. Lepas tu buka paip, sembuh, jangan sembuh muka. Sembuh kemaluan. Faham lagi? Jangan marah ni sembuh. Supaya darah-darah takut asal tadi kering dah, dia akan tanggal dengan air. Faham lagi? Kadang-kadang darah asal tadi dah lah. Dah mudah sembuh, muak masuk kapal kena dia ingat ada baru lagi. Faham? Biar tanggal. Bila tanggal, Aisyah kata buat masuk perca kain. Kita zaman ini cotton bud. Putih kapas. Faham? Yang putih pelang, putih kapas. Putih kapas pula jangan beli hok reject hok banyak-banyak hok stambung tu sekian. Takut buh tu kapas tinggal dalam tu biar batang tu aja. Faham lagi? Susah pula cari apa macam. Keluar bila putih, buat pusing 360. Tak maaf dia dalam gini. Buat pusing 360 gitu. Faham lagi? Tak ada dah bersih. Faham? Sebab kadang-kadang ada ujung-ujung jarah tepi. Faham lagi? Nampak? Bersih aja bini. Ni tak aja bini, aja TikTok. Faham lagi bergerak aku. Aja tak? Ada lagi nampak ada orang merah lagi dekat di kapal. Dia mandi lagi tengok sejam lagi pula. Faham? Itu cara dia. Betul tak? Dah kalau tak mari dengar reti tak? Ada khabar dalam Raja Lawak? Ada. Dalam Angin Negara juara lagu ada sebut? Tak tahu. Faham? Mari dengar. Apakah hukum orang perempuan memakai kontak lens yang berwarna? Boleh? Mata dia warna hitam, dia pun beli kontak lens hitam. Hitam tu berwarna, warna hitam. Hijau boleh kalau mata dia hijau? Mata dia hitam jadi hijau. Takut jadi haram. Dalam hadis kata al-mughayyira la'anallahu an-namisat wal mutanammisat al-mughayyirat khalqallah. Syahid kita al-mughayyirat, orang yang mengubah ciptaan Allah. Faham? Jadi kita ihtiyat tasawuf. Pakai kontak lens bukan untuk mengubah warna mata, tapi kerana untuk jadi alat untuk melihat dengan lebih jelas. Lens itu membantu kita hak kelabu jadi terang. Jadi fungsi cermin mata. Dulu cermin mata tak ada benda ni Tak ada takkan ni, tak ada 200 tahun dulu. Ni baru 200 tahun umur Faham? 1700 pun pakai tiang sini. Tiang bawah ni pakai pegang gitu. Faham lagi? Tak. Lepas tu dia buat benda ni pakai buah atas telinga. Faham? Tahun 50-an dia reka cermin ni buah atas mata tu. Kepak kontak lens. Faham? Tapi tak ramai orang ada kontak lens. Ramai orang ada kontak je. Jangan ikut artis-artis. Faham? Ikut orang yang ikut Quran dan hadis dan ulama. Mana ikut agama, itu panduan kita. Arti dia tak ikut agama jadi panduan. Dia ikut barat. Pasal barat tu kiblat lagu dia. Betul tak?
Takkan nak larang buka kitab Al-Bukhari. Nak larang kau ni, nak hebat sikit larang. Tengok dalam Sahih Muslim. Ada. Kena tengok barat tu, dia pakai lah kena baju warna, dedah warna, faham? Soalan seterusnya. Bolehkah kita memakai brace pendekat gigi untuk mencantikkan gigi? Boleh. Gigi dia ke belakang sangat atau ke depan sangat. Contoh, perempuan kan? Bini dia gigi ke depan sangat. Faham tak? Gigi ke depan. Maknanya bini dia ni kalau tutup mulut, duk lepak luar pergi belakang gigi. Faham? Pada mulut tutup dah. Gigi duk lepak 5-6 batang dia duduk luar. Faham? Faham tak gigi apa panggil? Dia pun dia nak terik selalu patah kenyok. Pakai wig lalu ngegas dong patah. Maka dia bubuh brace besi, dia sakut di belakang. Sikit-sikit dia terik. Faham? 2 bulan lagi terik pula sikit lagi. Terik sikit lagi. Faham? Baru dia mari. 8 bulan, setahun setengah baru sama. Baru dia gigi baru putus. Tidur tidak tak putus Kacang duduk sini, gigi ni lek ni. Kakak. Jadi gitu. Faham? Jadi merawat dibenarkan syarak. Faham? Benarkah bila isteri mengandung suami tak boleh pergi memancing? Benar. Pasal musim terkujuh. Dah kingai. Mati tergelam mutus. Tak. Tak kira mengandung. Tak mengandung pun jangan pergi musim ni. Sekali terlikuk anyuk pak Vietnam. Jadi kalau tidaklah musim terkujuh, boleh. Tak lagi kerana orang mengandung ini laki dia tidak ada patang. Yang patang dia. Jangan manjak pokok, jangan terjun kuat, takut turun darah, jangan berlari. Betul tak? Patang bini ada pula laki patang. Tak boleh ngai bini awak mengandung. Ada orang mana hari dua ni. Tukang share ramai ni pada pening. Tak? Tak ada masalah. Dah kalau ngai apa salah dia? Dah laki dia kerja ngai. Kalau laki hobi ngai boleh tahan. Kalau kerja ngai, orang ke laut ni bukan semua muka. Ada muka, ada ngai, ada candak. Orang candak tak ngai. Orang ngai kisi, tak ngai tinggi. 20 tahun ngai kisi tu. Muka dia macam kisi jadi. Orang ngai tinggi, candak. Dah candak, dia ngai tinggi. Turun pagi, pernah tengah, pas subuh. Dia cari air kembung. Kalau hari ni nak makan kembung, dia ngai kembung dulu. Ngacak. Tinggi ngai tinggi. Boleh 3 ekor balik. Seekor 200 ya. Faham? Jadi kalau di bini ngandung 8 bulan tak boleh ngai. Dah siapa nak pergi makan kedai kau? Bering tak ada dah. Betul tak? Jadi tak betul belaka tu. Yang sebenarnya gini. Dia kata kalau kita boleh ikan, seksa ikan. Anak dalam perut jadi cacat. Pelawak belaka tu. Yang tak bolehnya ialah bila bini kita tak mengandung pun, jangan buat zalim pada makhluk Allah. Lebih-lebih lagi kalau bini mengandung, takut Allah bayar cash. Tu betul. Faham lagi? Ni ada ngai boleh, dia ngai udang 2 ria sekor panjang gitu. Bahan ikan buta. Dia nak ngai kakak putih. Faham? Makan ikan buta, beteng. Dia nak marah, dia lepas atas jarak. Itu zalim hayawan. Akhirat laki dia kena seksa kerana dia tohuk atas darat. Bapa mu tohuk atas darat apa mati kering ikan buta. Dah makan apa aku? Dah mu tohuk depan muka dia. Dah mu nak ngai dia, nak ngai kakak putih. Dah mu nak ngai kakak putih, tak mu ikan lain makan. Mu tulis sikit dia ketah. Boh dia kata kain. Kakak putih saja. Mu sama bodoh dengan kakak tu. Ada pula bila ikan lain makan seksa itu. Betul tak? Haram. Dosa besar. Itu tak boleh. Apalagi kalau isteri kita sedang hamil. Faham? Soalan seterusnya. Saya ada mengeluarkan company saya keluarkan memo. Tak benar semayang asar dalam waktu kerja. Kerana terdapat penyerangan masa sebelum itu. Dan kalau siapa nak semayang juga kat pejabat, kena semayang dalam 5.30 petang. Lepas waktu balik. Namun masih ada staf yang tetap semayang dalam waktu kerja. Jadi soalan saya, salah kalau staf pergi semayang tidak dibenarkan oleh company, halalkah rezeki yang staf itu dapat? Jawabnya halal.
Yang tak boleh ialah jika susunan dia itu meninggalkan untuk semayang 5 minit memudaratkan orang lain. Itu tak boleh. Tapi kalau tidak memudaratkan, kena dulukan semayang. Kita tak puas hati kena letak semayang 5.30, kerja jabat lain. Nampak? Alam takun Allahi wasi'ah. Tidakkah kamu tahu rezeki bumi itu Allah itu luas? Faham lagi? Nur Muhammad. Nur Muhammad ni hadis Nabi. Perlu tak kita tukar Nabi Muhammad? Nur Muhammad ni Nabi Muhammad. Faham lagi? Ada orang sebut Nur Muhammad, ada sebut Nabi Muhammad. Faham lagi? Susah bab khilafiyah gini. Solat menggunakan kerusi. Kalau kita tak boleh berdiri dan tak boleh duduk bawah, duduk atas kerusi. Tapi kalau tak boleh berdiri, duduk di bawah, bukan duduk atas kerusi. Nabi kata salli qa'ima fa ilam yastati' fa qa'ida. Semayang kena berdiri, tak boleh duduk. Tapi mudah boleh dah berdiri, maka boleh duduk. Duduk tu ikut sunnah dulu. Faham? Mana? Duduk iftirash macam tayat awal. Tak boleh duduk bawah, duduk atas kursi. Duduk atas kursi ada dua cara. Pertama, berdiri saja dia duduk atas kursi kerana dia tak mampu berdiri. Masa rakaat dia boleh pergi rakaat, masa sujud dia turun bawah macam orang. Masa berdiri dia akan duduk atas kursi. Kalau begitu, kaki kursi depan dia sama dengan tumit orang lain. Dah duduk atas kursi sama, hak atas kursi sama daripada berdiri dan sampai A sampai ke Z, daripada takbir sampai salam tak turun dah, maka kaki kursi belakang sama dengan tumit orang lain. Kalau dia turun sujud bawah, kaki kursi depan sama dengan tumit orang lain. Kalau dia tak turun duduk atas kursi sama, kaki kursi belakang sama tumit orang lain. Faham lagi? Ingat tak? Ingat tak apa lagi barang mi goreng situ telur sutik. Tak ke depan ke belakang, belakang tak ke depan pula. Faham lagi? Lepas tu kata aku kata. Bagaimana nak mengenal orang Wahabi? Wahabi ni gitulah, suka menyesatkan orang lain, suka bicara bid'ah. Tak? Kemudian perkara-perkara khilafiyah. Dan ajak ikut Quran dan hadis, suruh meninggalkan ulama. Jadi berbahaya, merosakkan. Nah, sama dah macam kerajaan arahkan mulai tahun 2022 tidak dibenarkan lagi rakyat Malaysia menggunakan alat ganti kenderaan yang palsu, yang melainkan semua wajib yang asli, dan tidak dibenarkan menggunakan komen untuk pasang, semua wajib pasang sendiri. Punah tak pasang sendiri? Punah. Kita perlu komen. Walaupun Quran hadis itu original dah, kita diri yang faham, tak melalui ulama. Punah tak? Punah. Bismillah mudah erti dah. Bismillah jauh ber tau. Ber tu harah ja asli ke zaidah? Siapa ngaji nahu? Bismillah tu harah ja. Kalau tidak tak baca ismi. Ismi tu asal ismon. Ismon tiba-tiba ismi belakang. Apa? Majrurum bil ba, yang menjakan dia hilih huruf ba. Faham lagi? Tak faham dah. Lepas tu nak suruh khabar dalil. Dah yang menjakan akan ismi daripada bagi dapang pada bagi bawah. Al aslu fi aslu ya huwa rafu. Asal mesti rafa. Tiba-tiba majrur dengan kasrah mi. Siapa yang jakan dia? Jawab tu lah, tu. Tu haraja. Haraja tu asli ke zaidah? Asli. Asli tu takluk am ke takluk khas? Faham? Tu ilmu ulama. Nah, kita ngaji dia 2-3 kali tengok YouTube, macam Imam Syafi'i dah tu. Betul tak? Dah kalau bismillahirrahmanirrahim terberok. Betul tak? Nak tubik tahi dah. Tak kerti nak jawab dah. Betul tak? Dah kalau kita urang saya tafsir pun faham ke tak? Faham? Faham tak gambar cerita ni? Dah faham dah. Itulah ulama. Atas bismillah tu ni hulah. Tadi baru nahu.
Nahu dia ada balaghah pula, ada makni, ada badai, ada tashbih, ada isti'arah, ada makhulat. Lagi pening kita. Nah, itu ilmu-ilmu yang jadi mereka itu ulama kita orang awam. Faham lagi? Kita nak bahas dengan ulama, aja nama diri jawi tak boleh. Aja nama diri jawi tak boleh. Nah, tapi dah tak sedar ke diri. Ni tipu dia boleh. Ha, rasa sama dengan tu dah. Ustaz ni rasa pandai aku dah ustaz ni. Aduh. Faham lagi? Nah, eja nama diri jawi pun tu BI Mazi. Tak boleh nak eja tak? Kokang. Ha. Niat nak kahwin lagi, apakah hukum meneruskan niat? Ni bagus soalan. Niat nak kahwin lagi, siapa tanya? Angkat tangan. Siapa tanya ni? Dia niat nak kahwin lagi. Mana dia kahwin dah? Nak kahwin lagi. Kalau dia bujang dah, bila bini dia mati nak kahwin lagi, nampak tak? Itu tak ada pelik. Tapi bini dia ada lagi sekarang, dia nak kahwin lagi. Siapa tanya ni? Dah kalau mudak berani akad tangan, mana mudak layak nikah, mana takut. Betul tak? Orang yang berani akad tangan, dia layak nikah kerana ada keberanian. Jadi kalau mau nak akad tangan tak berani, dah sah nikah. Mu tak layak. Betul tak? Ha, siapa tanya dia? Ha? Kalau tak tanya tu kan ada sini. Nampak? Ha, siapa tanya? Pengurusi. Ucap habis takut ke bini belaka. Nah, Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kata Allah, kahwinlah kamu 2 atau 3 atau 4 kalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil seorang sudah. Faham? Bahkan yang bini seorang pun ramai mana masuk neraka sebab tidak betul dengan isterinya. Betul tak? Ha. Nak kahwin, tanya bini dulu. Jangan sembunyi-sembunyi. Kerana dia ada hak untuk tahu. Kerana dia sanggup berpisah dengan keluarga dia untuk jadi isteri kita. Betul tak? Dia sanggup tinggal kapal lamang ni, mari duduk ke rumah kita. Dia sanggup pisah dengan adik-beradik dia, mari temang kita. Ha lagi? Tiba-tiba mu nak lebang dia pula. Patut tak? Ha, waktu nak kahwin yang kedua, tanya bini dulu. Faham? Ha, saya ni nak betul terang, saya tak berakhir pelawak. Saya nak rasa nak kahwin seorang lagi. Awak macam mana? Setuju atau tidak? Dia ngamuk. Ha, berhenti dulu. Tak jadi. Mula. Faham? Ha. Sebab apa? Kalau ketika kahwin juga, perkahwinan ini letas kuno supaya kamu aman. Ni tak aman, jadi huru-hara. Jangan. Ha. Siapa bini kita kata kahwin lah, saya setuju, baru boleh kahwin. Betul tak kau puan? Ha. Bini aja nikah orangnya, pitih belanja itu dah habis kita bayar. Ha dah. Belanja itu 3,000, bayar 1,500. Nampak buat angin nak nikah pula. Nah, ada betul pula ke ni. Fatihah pun, wai magdu. Atam ini 2. Dah ke berat gitu. Nah, biar kemas mi tu. Ha. Tanya dulu dia setuju baru kahwin. Dia tak setuju jangan kahwin. Ada cara dia, kalau kita tanya dia setuju. Maknanya maksud setuju ni dia diam, dia tak marah. Iaitu tunggu dia meninggal. Nah. Jiran tanam pokok tapi daun dia masuk rumah kita. Hari-hari duk nyapu daun dia. Guana hukum itu. Maka kalau dia memudaratkan, wajib tuan pokok sapu. Tuan pokok kena mari sapu. Betul tak? Ha, tapi gitulah. Jiran ni kalau hak masuk daun marah, kalau masuk buah. Ada tak orang lebih? Oh, pokok jiran saya hari-hari menjatuh buah pelang ni nak kilo sehari. Ada orang marah? Ada. Ingat kalau buah pelang jiran, buah lima jiran, buah strawberry jiran jatuh dalam pagar kita, kita boleh ambil. Faham? Haram makan, ambil dan pulang balik.
Nah. Jangan nak makan kedarah kan. Faham? Nah, tak boleh makan haram. Nah, pasal bukan pokok kita. Nak kerugian apa semua atas jiran. Kalau kita nyapu, kita suruh dia sapu, tak mau sapu, kita sapu. Kalau nilai upah nyapu 3 riyal, dia kena bayar. Faham lagi? Itu hidup berjiran. Tapi maaf-maafkanlah, sok kira lah kalau bak daun gitu. Nah, kita bahan tanah lagi jirang pula usung. Nah, sikit lagi deh. Selepas selesai rakaat kedua, azan untuk waktu solat ternyata berkumandang, maka solat fardu kenaan kira tunai ataupun tidak. Begini, dengar baik-baik. Kita tengah semayang fardu maghrib, lewat sikit pasal garik itu tidur. Allahu akbar, rakaat pertama. Siapa yang dang serakaat dalam waktu maghrib, nah, baru masuk isya, solat itu tunai. Siapa yang dak dang rokok, dak dang sujud lagi, rakaat pertama, masuk isya dah. Faham lagi? Bayang garik Allah, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tengah baca Fatihah, Allahu akbar, isya dah. Maka sembahyang itu sembahyang qada. Nah, siapa yang dang serakaat dalam waktu, sembahyang tunai. Siapa yang tak dang serakaat dalam waktu, sembahyang qada. Soalan seterusnya. Dah dapat pahala solat fardu ke solat sunat? Pahala solat fardu. Apakah kau solat subuh selepas waktu subuh? Dalam waktu subuh sebelum terbit matahari. Solat sunat subuh lepas fardu subuh. Mana ada? La salata ba'da subhi. Tidak ada solat lepas subuh. Tapi kalau mu ada satu solat yang mau nak buat, boleh. Contoh ada qada, boleh. Termasuk qada sunat. Dia mari nak solat sunat subuh. Untuk bila qamat. Dia tengah sampai tangga tu kan. Ingat nak sembahyang sunat subuh tu. Tu bila dak kenang nama dah ke dia. Faham lagi? Dia bunga raya. Nah. Tu bila bulan. Faham? Dia bila Allahu akbar. Ya tu Allah nak ni. Dah, tak ada nak mayang. Maka siapa yang tak sempat kerana tertidur atau dengan suatu urusan yang penting, faham? Atau sudah sembahyang fardu, maka dia boleh qada sunat subuh tadi selepas sembahyang fardu subuh. Kalau dia ustaz mai khabar dak sah, jetik hidung ustaz tu 170 kali. Dia pecah hidung. Satu hari Nabi tidak sempat sembahyang ba'diyah zuhur. Mati dulu ba'diyah zuhur tak ada. Satu riwayat qabliyah zuhur. Dan Nabi qada solat sunat zuhur tu selepas sembahyang fardu asar. Jadi kerana itulah ulama pun kias semua boleh. Pak qada tadi. Faham lagi? Apatah lagi kalau pak qada yang wajib? Soalan. Pahala tengok. Tengok keuzuran. Kita ni kalau terhalang sebab uzur, pahala sama. Kita nak bagi dengar mana ni. Tapi siapa kat ziri tu? Faham lagi? Pecah tayar kereta. Faham? Tayar pecah. Faham lagi? Maka pahala kita mari malam ni dapat. Yang tak dapat ilmu. Kerana kita tak mari. Nampak lagi? Atas qada uzur. Dah? Habis dah soalan. Soalan yang ni ustaz lain lah jawab. Tak lain lebih molek lagi tadi. Kita ngaruk je. Dah?